Dan ketika ini di talian ialah saudara Tan Seng Kiat. Beliau merupakan pengurus penyelidik kanan Merdeka Center yang untuk kita mendalami apakah sentimen kalangan pengundi-pengundi muda, terutamanya dalam kalangan golongan yang berusia antara 18, 19, 20, 21, golongan yang masih lagi belajar di universiti, golongan yang masih lagi orang kata berhadapan dengan kerja yang pertama ataupun ramai lagi yang bekerja secara tidak formal. Saudara Seng Kiat berada di talian? Halo, selamat petang semua. Ya. Ya, okey, kami dapat dengar anda dengan jelas. Tapi kalau saya nak kongsikan ya satu di iPad saya ini merupakan sentimen-sentimen ataupun kajian yang dibuat oleh Kajian Elektoral Johor 2022 yang menunjukkan ya sentimen pengundi-pengundi muda di Johor, di mana majoriti sekitar 60% daripada responden mengatakan bahawa mereka PRN ini adalah penting untuk mereka. Tetapi kalau kita lihat ya, jumlah orang yang keluar mengundi, peratusan keluar mengundi masih lagi rendah. Adakah ini suatu yang sudah pun dijangkakan, Seng Kiat? Okey, peratusan keluar mengundi kali ini nampak dia lebih rendah berbanding dengan PRN Melaka atau Sarawak. Saya rasa ini disebabkan ada beberapa cara pengiraan. Sebab sebelum ni PRN ni untuk siapa yang daftar sebagai pengundi saja. Lepas ni kita ada pendaftaran automatic registration. Dan bercakap mengenai jumlah keluar mengundi yang dikuatiri rendah pada PRN kali ini. Kita masih lagi bersama dengan saudara Tan Seng Kiat, iaitu pengurus penyelidik kanan Merdeka Center. Dan kalau kita lihat lebih 700,000 pengundi-pengundi baru yang ramainya didaftarkan secara automatik. Ramai yang bimbang ya, penganalisis malah ahli-ahli politik sendiri bimbang ya bahawa walaupun mereka ini disenaraikan sebagai pemilih, tetapi mereka tidak pun berminat untuk terlibat sama dalam proses demokrasi ini sebagai pengundi. Saudara melihat sentimen ini bagaimana? Ataupun jangkaan ini bagaimana? Benarkah jangkaan ini? Okey, seperti tadi yang bincang tadi sebahagian. Okey, untuk perkiraan peratus keluar mengundi kali ini adalah berbeza berbanding dengan Melaka atau PRN Sarawak, sebab kali ini kita ada automatic registration. So dulu siapa yang daftar tu masuk, mereka sudah minat dalam politik, minat dalam buat pengundian. So peratus keluar mengundi tu dia nampak tinggi dalam PRU yang lepas 80, 75, mungkin PRK pun ada 70-an. Tapi kali ini sebab banyak yang sebelum ni tak minat dalam politik, di mana banyak dia dah daftar sebagai pemilih. So tapi sebab undang-undang yang baru mereka didaftarkan, tapi saya rasa kebanyakan tidak akan keluar mengundi. Yang lebih kurang 2/3 pengundi baru ni, so-called pengundi baru, dia tidak akan keluar mengundi. Pengundi baru ni tak masuk dia pengundi muda. Kemungkinan pergi di umur 30-an, 40-an, 50-an, tapi dia tak minat dalam politik dalam 23 tahun yang lepas tu, tak pernah undi. So, I rasa golongan ni takkan keluar. Tapi kalau kita tengok umur 18 sampai 21, so, yang di mana Perlembagaan membenarkan mereka buat undi, I rasa banyak tu ada minat dan mungkin akan keluar mengundi, lebih dari separuh. Yang satu lagi, so-called kita panggil pengundi kali pertama, umur yang 21 sampai 25, di mana tak pernah undi dalam PRU yang lepas. Ini adalah pengundi kali pertama untuk mereka. So saya rasa golongan ini pun ada kecenderungan lebih tinggi keluar mengundi. Seperti tadi yang Datuk Hasni yang dia dalam press conference dia, dan saya compare dengan anecdotal data yang saya ada sekarang ni, peraturan keluar mengundi kali ini nampak sampai pukul 3 lebih menarik, sebab saruan 1, 2, 3 yang di mana pengundi lebih tua, dia peratus keluar mengundi lebih tinggi. Di mana saruan 7, 8, 9 pengundi kali pertama atau pengundi muda, peratusan keluar mengundi pun tinggi. Tapi yang tak keluar mengundi tu yang mid age, yang umur pertengahan. Saya bincangkan dan tengok data, lebih kurang umur 30-an sampai 40-an tak keluar mengundi. Kenapa? Adakah disebabkan oleh COVID ke, atau dia kurang tak minat dalam PRN ni, atau mereka memang ada kerja di tempat luar, tak sempat balik. So, ini antara sebab dia. Tapi selain itu, saya pun nak titik beratkan siapa kes COVID yang sekarang. Tengok KKM punya website. Kes aktif dekat Johor saja sudah ada 19,000.
Kalau termasuk yang dalam home quarantine tu lebih kurang 18,000 lagi, total ada 35,000 orang yang ada masalah keluar mengundi. Khasnya yang positif tu dalam ikut undang-undang Malaysia, mereka tak boleh keluar. Kalau keluar tadi saya baru baca seorang pengundi yang positif nak undi didenda 1,000. Tapi kalau saya berbanding dengan apa pilihan raya South Korea yang baru berlaku dalam 2 hari yang lepas, di mana dia ada satu sesi atau satu masa tambahan pukul 6 sampai 7 untuk pengundi yang COVID positif undi. So pengundi yang biasa sampai pukul 6, tapi 6 sampai 7 untuk pengundi yang COVID positif untuk mereka undi. Saya rasa ini hak perlembagaan untuk supaya pengundi tidak patut dihalang sebab dia ada seorang pesakit COVID. Baik, dan saya nak sambut ya mengenai undi untuk golongan yang berusia antara 18, 19 dan 20. Kalau boleh tengok di iPad saya ketika ini merupakan kajian elektoral Johor 2022 di mana ia merupakan dapatan dari belia di lapangan. Dan ini kalau kita lihatkan ya kat sini, antara perkara-perkara yang saya nak tunjukkan di sini bahawa sebentar tadi ya rakan kita dari Merdeka Center ada sebut bahawa golongan muda 18, 19, 20 ini merupakan kali pertama mereka mengundi, ya, dan mereka juga daftarkan secara automatik, ya. Adakah mereka berminat? Mereka berminat sebenarnya mengenai tentang PRN ini. Kalau ikutkan kajian ini, sekitar 60% daripada mereka berminat dengan PRN. Tetapi kalau kita lihatkan ya, kalau ikut komposisi kaum, komposisi etnik bagi golongan belia ini, majoriti sekitar bagi untuk pengundi-pengundi belia dari keturunan Melayu 65% kata minat. Tetapi sebaliknya bagi pengundi-pengundi dari keturunan Cina hanya 44%. Ini pula pengundi-pengundi dari keturunan India 52%. Ini merupakan kajian yang melibatkan sekitar 1,000 lebih responden yang dilaksanakan sekitar lebih kurang dalam seminggu yang lalu. Itu sekali memberi kita kefahaman yang mengenai penglibatan orang-orang muda, penglibatan pengundi-pengundi muda dalam PRN kali ini dengan pengenalan ya calon-calon yang berusia belia, calon-calon yang lebih muda dan juga adanya parti-parti seperti parti muda terutamanya sedikit sebanyak mungkin akan meningkatkan minat anak-anak muda 18, 19, 20 sehinggalah berusia 25 ini seperti dalam kajian ini untuk keluar mengundi. Saudara Sengkiat masih lagi di talian untuk bincangkan mengenai hal ini. Saudara Sengkiat, kalau kita lihatkan ya antara perkara yang disebut oleh Datuk Hasni juga sebab kenapa mungkin golongan pengundi pertama kali ini tidak keluar mengundi. Kalau boleh ambil iPad saya sini, saya nak bacakan di sini dikatakan bahawa tiada cuti bekerja, mereka ini bekerja, tiada cuti, mereka ini bekerja. Sebaliknya faktor-faktor lain seperti contohnya COVID. Faktor-faktor itu hanya tertulis, faktornya bukanlah faktor utama, hanyalah satu, orang kata kalau kat sini faktor sisi sahaja, perkara-perkara yang bukan yang menyebabkan, bukan orang kata menjadi faktor utama untuk mereka tidak keluar mengundi. Bagaimana kita membaca perkara ini, Saudara Sengkiat? Saya rasa kalau untuk kita tengok pengundi muda 18 sampai 25 punya golongan, saya rasa cuti itu satu antara yang paling penting sebab untuk mereka tak keluar mengundi. Contoh umur 18, mungkin dia sekarang dalam exam SPM. Adakah mereka akan luangkan setengah hari untuk keluar mengundi atau adakah mereka mengikut pegang-pegang terkini sebelum dia buat keputusan untuk mengundi? Itu satu hak. Kemudian umur yang 19 sampai 21 mungkin dalam university college atau bekerja. Kalau you dalam universiti, adakah you dalam physical class atau you masih dalam online class? So di mana pengundi student-student ni, adakah mereka ada kesulitan untuk balik mengundi? Itu satu perkara yang kita boleh bincang. Lepas tu kita kena tengok umur yang 21 ke atas. Kebanyakan sudah bekerja atau mungkin dalam COVID ini dia bulan dalam kerja formal, kerja sampingan seperti Foodpanda, Grab atau kerja sambilan. Adakah mereka ada kesulitan? Sebab kalau mereka tak kerja, stop half day, masuk dia punya rezeki terjejas. Ini mungkin antara sebab yang mungkin mereka dah
alasan yang mereka akan tak keluar mengundi. Selain itu, mungkin dia orang kerja dekat luar negara, mungkin dekat Singapura, dekat KL, dekat Penang, di mana jauh atau tak ada cuti. Kalau ikut tengok PRN yang lepas, Melaka ke atau Sarawak, kerajaan negeri akan declare satu cuti khas. Tapi untuk kali ini Johor I tak nampak dia ada satu cuti khas untuk PRN. So mungkin dia antara sebab banyak sektor swasta dalam hari Sabtu ni dia orang masih kerja. So sektor kerajaan mungkin cuti Jumaat dengan Sabtu di negeri Johor, tapi sektor swasta dia selalu cuti satu hari di mana pada hari Ahad. So ini antara sebab yang mungkin menjadikan peratusan keluar mengundi tidak seperti yang kita jangka. Dan kalau kita lihat juga faktor-faktor seperti golongan belia ini bukan bekerja di dalam sektor yang formal, ada masuk ikut time 8 hingga 6 umpamanya, tapi lebih bekerja mungkin secara tidak formal. Mereka bekerja tidak ikut waktu dan sebagainya. Adakah dalam sepanjang kempen pilihan raya ini, parti-parti yang bertanding berupaya untuk menampilkan tawaran-tawaran politik yang memberi kesan yang cukup signifikan, menarik minat, menarik hati untuk mereka, setidak-tidaknya berkorban masa. Kita ada sekitar lagi 1.5 jam ni, setidak-tidaknya untuk berkorban masa. Keluarlah mengundi, saudara. Untuk yang khasnya yang dalam kita panggil gig economy atau kita yang dalam kerja informal sector, adakah dia food panda ke, Grab ke, atau dia buat niaga online sendiri. So kalau mereka stop tak kerja, masa dia punya income akan terjejas. So untuk parti-parti yang bertanding nak menarik mereka, mungkin dia kena sikit pampasan atau ganjaran supaya mereka ikut program keluar mengundi. So itu jadi satu isu yang jadi kita panggil chicken and egg lah. Selain itu mungkin adakah parti-parti yang memang akan membincangkan isu-isu kebajikan mereka, sebab dalam informal atau gig economy ni mereka macam kerja sampingan part time. Tak ada long term punya protection. So adakah parti-parti yang memang ada bincang dengan isu-isu dasar yang untuk hak mereka, nampak kurang. Mungkin ada sesetengah calon bincang tapi tak ada dari sudut polisi di mana parti yang bertanding dia bincang dengan isu ini.